Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton agenda Awani dalam satu siaran khas dari Kazan, Rusia selepas sidang kemuncak ke-16 BRICS yang berlangsung di sini selama 3 hari dan disertai oleh Malaysia selama 2 hari. Dan ini adalah sidang kemuncak BRICS yang agak bersejarah kerana ini adalah kali pertama Malaysia hadir dan melibatkan diri, malah menyampaikan kenyataan negara selaku negara pemerhati dalam BRICS. Dan delegasi Malaysia diketuai oleh Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli yang menyertai saya sekarang. YB, apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah, dan kita dah di akhir persidangan ini, dan saya boleh maklumkan bahawa saya ingat sambutan daripada bukan saja dari peringkat diplomatik itu baik, tetapi minat saya selain daripada diplomatik ialah macam mana kita mencari jalan untuk mengeratkan lagi kerjasama ekonomi dan perniagaan di antara Rusia and specifically Republik Tatarstan yang sebenarnya majoriti penduduknya adalah Islam, kerana mereka ada kekuatan dalam banyak bidang yang kita boleh gunakan. YB ada juga mengadakan beberapa mesyuarat bilateral untuk bincangkan perkara ini, dan itu kita akan dalami sebentar saja lagi, YB. Tapi pertama sekali, soalan mungkin yang paling besar ditanya, soalan terutama yang ditanya back home di Malaysia adalah pengumuman ataupun laporan yang mengatakan bahawa Malaysia telah diterima menjadi salah satu daripada negara rakan BRICS. Tapi setakat ini kita ingin mengesahkan bahawa tidak ada lagi sebarang makluman rasmi berkenaan perkara itu, YB? Makluman rasmi ataupun pengumuman rasmi itu tidak dibuat. Dan saya ingat sebab itu kita perlu tunggu maklum balas secara rasmi daripada BRICS kepada kerajaan melalui Kementerian Luar. Sebab kita sedia maklum juga bahawa proses ini perlu melalui beberapa peringkat. Pertamanya, kumpulan asal BRICS itu saya dimaklumkan membuat keputusan secara konsensus. Jadi kalau ada pandangan yang berlainan itu, maka saya ingat yang perlu diperhalusi malah di peringkat BRICS sendiri ialah apakah proses-proses yang diperlukan sebagai tata cara untuk menerima anggota baru. Dan di dalam kalangan 9 negara anggota. Di dalam kalangan 9 anggota itu. Dan sekarang ini mereka, saya dimaklumkan, masih lagi memperhalusi perkara itu. Keduanya ialah saya juga dimaklumkan secara tidak rasmi bahawa BRICS akan menghubungi negara secara bersendirian supaya perbincangan ini boleh dilanjutkan. Sebahagiannya kerana perbincangan itu perlu memastikan bahawa ada keserasian dan strategic fit. Tapi dengan sambutan dan juga keutamaan yang diberikan dan juga dari segi proceeding yang berlaku semalam, jelas bahawa saya tidak melihat bahawa ada masalah untuk Malaysia menyertai BRICS. Cuma beberapa perkara dan tata cara itu sedang diperhalusi, maksudnya they have to go through their own internal process and to put it in place. Itu yang saya diberi gambaran. So kita akan tunggu proses lanjutan seterusnya, yang mana BRICS akan mengadakan perbincangan dengan kerajaan Malaysia melalui Wisma Putra untuk bukan memuktamadkan sebenarnya, saya ingat untuk merasmikan penyertaan Malaysia di dalam BRICS. Dan difahamkan juga tidak ada presiden ataupun duluan berkenaan dengan status negara rakan. Kita hanya ada negara anggota dan sebelum ini juga negara pemerhati. Jadi pada detik ini juga masih lagi terlampau awal untuk kita bertanyakan soalan apa sebenarnya beza negara anggota dan negara rakan. Saya ingat BRICS melalui evolusi itu, pada mulanya hanya beberapa negara sahaja yang membentuk BRICS. Jadi kebelakangan ini oleh kerana perkembangan yang berlaku di peringkat antarabangsa dan juga minat dan juga saya ingat kedudukan strategik beberapa negara yang berminat, termasuklah Malaysia, termasuklah ASEAN contohnya. Jadi ini memerlukan proses tata cara itu dimuktamadkan di peringkat BRICS terlebih dahulu. Jadi seperti yang saya sebut, saya ingat is a process of formality sahaja, dan daripada setakat ini
walaupun tidak ada sebarang orang kata guidelines apa itu negara yang anggotanya, rakan sebagai partnernya begitu, tetapi saya ingat kita diberikan ruang dan sambutan dan layanan yang sama seperti negara-negara lain yang lebih besar, dan saya ingat kedudukan itu dan juga pandangan kita yang dihargai itu dan sumbangan strategik kita dalam kerjasama dengan BRICS ini akan memudahkan proses apabila tata cara itu telah pun dimuktamadkan di peringkat BRICS sendiri. Dalam kenyataan negara yang YB sampaikan semalam, YB ada menyebut banyak perkara, tetapi antara yang menarik adalah kebimbangan Malaysia berkenaan dengan kebangkitan proteksionisme ataupun dasar perlindungan perdagangan, dan YB mengatakan dalam ucapan itu atau kenyataan itu bahawa perlindungan perdagangan yang semakin rancak sekarang, semakin meluas sekarang ini memberikan mudarat kepada negara-negara lebih kecil untuk terus membangun, dan Malaysia melihat BRICS bukan sahaja sebagai satu penolakan kepada trend ini, tetapi juga sebagai satu penyelesaian. Dan sesuatu YB mungkin membayangkan bahawa trend aturan dunia lama, old world order atau current world order yang dikatakan disifatkan begitu, mengapa Malaysia yakin bahawa BRICS ini kita tidak akan melalui isu-isu yang sama seperti current world order, YB? Untuk mereka yang mungkin kurang terlibat di dalam soal perdagangan antarabangsa, dunia sebenarnya berubah daripada satu masa ke satu masa. Dalam tempoh 40-50 tahun yang lalu, kita lihat sistem dagangan dunia ini sangat mementingkan perdagangan terbuka. Maksudnya mana-mana negara kalau ada produk yang dapat dibuat dengan lebih baik dan juga dengan lebih murah dan mutunya lebih baik, mereka boleh menjual di mana-mana di dalam dunia ini tanpa dikenakan cukai, terutamanya cukai import. Keadaan itu makin berlaku sekarang, dan protectionism ini bukan sahaja berkisar mengenai cukai import, tetapi juga sekatan-sekatan lain seperti pertukaran IP, penggunaan IP dan sebagainya. Dan kalau kita tengok daripada perspektif IP terlebih dahulu dalam konteks yang saya sebut tadi kan, negara-negara membangun belum ada kepakaran dan juga sumber wang yang besar untuk mendanakan penyelidikan yang menghasilkan IP-IP yang digunakan untuk produk-produk ini. Sebelum ini, dia ada saling kait yang baik. Kalau di negara yang lebih maju, mereka memusatkan dana mereka untuk membangunkan teknologi dan juga IP. Kemudian kita yang ada kelebihan dari segi sumber dan kos yang lebih rendah, maka kita memasangnya dan mengilangnya. Jadi dia jadi win-win kepada semua. Mereka juga ada bahagian yang besar di dalam pasaran itu, kita juga ada pasaran yang besar. Tapi contohnya, kalau protectionism yang berlaku sekarang ini terus menjadi trend baru dunia, maka ini akan menghalang negara-negara membangun daripada ada keupayaan untuk berdikit pergi ke peringkat seterusnya. Dia nak hasilkan sendiri pun payah. Jadi paling sekurang-kurangnya dia boleh memasang menggunakan IP yang lain. Tapi kalau IP pun tak boleh. Sedangkan kita bayar IP itu kan. Itu satu bagi saya satu trend yang membimbangkan. Yang kedua, kalau kelebihan kita dari segi kos kita yang lebih berdaya saing, dari segi kepakaran kita dalam bidang-bidang tertentu sehingga membolehkan kita menghasilkan produk yang lebih bermutu dan juga lebih murah, tiba-tiba oleh kerana barang daripada negara lain tidak boleh bersaing dengan barang kita, maka cara mereka ialah mereka mengenakan cukai import yang mahal untuk membunuh barang kita. Jadi ini adalah satu perkara yang sebenarnya akan beralih daripada win-win yang berasaskan kepada perdagangan dunia tadi kepada lose-lose, kerana yang akan ruginya ialah bukan ahli politik, yang akan ruginya ialah rakyat di semua negara. Di negara yang menghasilkan protectionism ini,
maksudnya rakyat mereka terpaksa membayar pada harga yang lebih tinggi. Di negara macam kita yang berdaya saing, maka itu akan menghalang pasaran kita pergi ke pasaran yang lebih besar. Jadi sebab itu, dari segi saya ingat strategi negara, macam mana kita nak menangani perubahan dunia ini akibat daripada geopolitik yang berbeza sekarang, adalah sangat penting untuk kita memastikan pasaran kita itu diluaskan daripada pasaran tradisional. Dengan kita memastikan bahawa kita ada hubungan yang berbeza-beza di dalam kumpulan yang berbeza-beza, itu membolehkan selain daripada kita kekal membangunkan pasaran sedia ada yang memang telah menyumbang, jika ada sebarang perubahan dan dengan kita meneroka pasaran baru, ini akan membolehkan kita lebih dilindungi daripada sebarang tindakan yang berbentuk protectionism yang lebih drastik akibat daripada geopolitik yang berlaku di dunia. Soalan ini mungkin sedikit spekulatif, YB, tapi saya rasa agak menarik dan juga penting, kerana kalau kita lihat sejarah seperti YB sebut tadi, secara umumnya aturan perdagangan global ini akan ada limitasinya, akan ada hadnya. Tapi juga kita lihat dalam sejarah, jika ada dalam satu pakatan itu ada beberapa negara yang besar dan berkuasa, bahasa mudahnya menjadi abang besar, big brother. Lama kelamaan, walaupun tidak kepada peringkat awal, lama kelamaan mungkin aturan atau undang-undang dalam kumpulan itu akan skewed towards them, beralih kepada lebih mementingkan kepentingan mereka. Berdasarkan perbincangan YB yang tertutup dengan negara-negara anggota BRICS, dengan pemimpin-pemimpin di sini, adakah mereka boleh memberikan komitmen bahawa ini tidak akan menjadi realiti di dalam BRICS ini lama kelamaan, seperti mana yang kita saksikan dalam current world order sekarang? Wujudnya BRICS ini adalah sebagai reaksi kepada keadaan sedia ada itu. Keadaan sedia ada di pentas antarabangsa ini dirasakan terlalu dipengaruhi oleh pandangan-pandangan oleh kuasa-kuasa besar. Dan negara-negara kecil ini merasakan bahawa aturan dunia ini terlalu berubah daripada idea asal pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang bersifat multilateralism, maksudnya kita mendengar semua pihak, kita gabungkan dan garakkan semua sama rata, kepada unilateralism. Maksudnya oleh kerana ada beberapa negara yang sangat berpengaruh baik dari segi kuasa politik ataupun blok ekonomi mereka, maka mereka sebenarnya mampu membuat keputusan kalaupun pandangan majoriti negara-negara lain itu tidak dihormati. Jadi BRICS itu diwujudkan dalam tahun 2009 oleh kerana dunia pun sudah berubah. Sudah wujud negara-negara yang kalau dulu dilihat kurang berpengaruh, maka mereka tidak mendapat tempat dalam mempengaruhi aturan di peringkat antarabangsa. Kini negara-negara asal yang dalam BRICS ini ada kelebihan utama yang dilihat pada masa akan datang menjadi imbangan kepada blok ekonomi yang lain. Ini termasuklah kita sedia maklum Brazil, oleh kerana negaranya besar, pasarannya besar, China, India, Russia, Afrika Selatan dan sebagainya. Jadi asas kepada wujudnya BRICS itu adalah berpegang teguh kepada multilateralism sebagai reaksi kepada larinya dunia ini daripada multilateralism. Jadi setakat ini dan setakat persidangan kemuncak semalam, semua negara-negara termasuklah yang dilihat lebih besar dan lebih berpengaruh, fokus utamanya ialah mempertahankan sekali lagi ideal untuk kita memastikan multilateralism ini menjadi asas kepada aturan dan perbincangan di peringkat antarabangsa, terutamanya dalam menyelesaikan konflik. Dan setakat ini saya ingat, oleh kerana kalau saya boleh guna perkataan reason that, asas tubuhnya BRICS itu ialah untuk memastikan kita mengembalikan multilateralism. Jadi kalaupun ada kebimbangan, dia akan mengulangi masalah sedia ada yang kita ada. Saya ingat masanya itu
agak panjang dan tidak ada satu pun negara ataupun yang disebut sebagai kuasa yang ada di dalam BRICS ini yang pengaruhnya dan kuasanya itu sangat dominan berbanding dengan negara-negara lain. Jadi keadaan itu tak sama kerana dalam tempoh 80 tahun yang lepas kita ada beberapa blok, beberapa negara yang kuasa ekonomi dan politiknya itu begitu dominan. Dan sistem pula di Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memang memberikan kuasa veto kepada beberapa buah negara ini. Perkara-perkara itu tidak wujud di dalam BRICS setakat ini. Jadi pandangan saya pada peringkat ini, risiko itu adalah sesuatu yang kita boleh tangani bersama, terutamanya apabila negara-negara yang menganggotai BRICS ini menjadi makin besar, makin berkembang ekonominya, maka itu akan mengelakkan ada jurang yang besar di antara negara-negara dalam BRICS. Baik, Abi, kita berhenti seketika. Agenda awal ini kembali selepas ini. Kembali bersama Agenda Awal ini, satu episod khas yang bersiaran dari Kazan, Rusia selepas sidang kemuncak BRICS ke-16 yang berada di sini. Sidang kemuncak BRICS yang pertama yang dihadiri oleh Malaysia. Dan saya kini berada bersama dengan Ketua Delegasi Malaysia, Menteri Ekonomi kita, YB Rafizi Ramli. YB, sebentar tadi kita dah bincangkan banyak perkara berkenaan dengan matlamat Malaysia dalam kerjasama BRICS ini. Tetapi satu soalan yang perlu ditanya dan sering ditanya, walaupun sebelum kita datang ke sini pun, sewaktu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mula-mula menyatakan minat Malaysia untuk menyertai BRICS Jun lepas adalah kita faham bahawa dari segi politik dan geopolitik ini ada keseimbangan yang kita perlu capai. Dan seringkali orang akan bertanyakan, jika kita berat ke sebelah sini, nanti sebelah sana akan marah. Walaupun kita lihat prioriti kita seperti yang YB sudah jelaskan sebentar tadi, banyak berada di sini kerana mereka lebih adil dan menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Walau bagaimanapun kita tidak boleh meninggalkan sebelah yang satu lagi. Jadi apa keseimbangan yang Malaysia perlu capai? How much do we lean in and how much is too much, YB, bagi kata orang? Saya ingat yang paling penting kita kena kembali kepada beberapa prinsip dia, kan. Prinsip yang pertama ialah Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat telah menyatakan secara terbuka dan konsisten seantero alam bahawa Malaysia berhasrat untuk menjadi sebuah negara yang neutral dan kita mempertahankan neutraliti kita ini. Jadi mesej yang sama ini sebenarnya sangat penting dan menjadi asas kepada hubungan diplomatik dan dagangan kita dengan sesiapa pun dalam dunia ini. Yang kita perlu pastikan ialah supaya kita berpegang kepada beberapa prinsip penting yang berasaskan kepada peraturan antarabangsa. Kemudian supaya dalam kita menjalin hubungan diplomatik, rakan, dagang dengan pelbagai blok termasuklah BRICS contohnya, ataupun kalau sebelum ini yang selalu disebut dengan China, kita juga memastikan bahawa kita membuat tumpuan yang sepenuhnya untuk kita membangunkan dan menjaga baik hubungan diplomatik kita dan juga rakan dagang kita daripada blok barat. Dia akan jadi isu contohnya kalau kita tidak konsisten. Apabila kita nampak menjalin hubungan yang baru, maka kita beralih dan itu maksudnya jadi zero sum game. Kalau kita beralih ke sebelah kanan, yang sebelah kiri tak merasa. Kalau kita kekal di kiri, yang kanan itu kita ketepikan. Tapi itu bukan pendekatan kita, dan pendekatan kita ialah kita nak membina dan membangunkan hubungan dagang kita ini dengan semua. Dan Malaysia terbuka untuk berdagang dan sama-sama berkongsi dengan semua. Itu tidak menjamin bahawa kalau Malaysia ada hubungan yang baik dengan blok-blok tertentu, kita bersetuju 100% dengan blok itu. Kita ada pandangan kita dalam beberapa perkara yang sangat berbeza, terutamanya yang bersabit dengan Palestin
dengan kezaliman Israel contohnya. Jadi yang itu disampaikan secara konsisten, baik dengan rakan dagang kita di Blok Barat ataupun yang melalui BRICS ataupun China ataupun dalam platform-platform lain kan. Jadi dari segi prinsip dan pendekatannya itu saya ingat dia tidak ada sebarang risiko besar. Yang menjadi cabarannya ialah bagaimana kita nak menanganinya, kerana bila lebih ramai kawan masing-masing ada pandangan yang berbeza-beza. Kalau jaga satu kawan, maksudnya jaga hati seorang je. Kalau kena jaga 5 kawan baik ni, hati lain-lain, kemudian cita rasa lain-lain. Jadi keupayaan dan juga kemampuan kita menangani semua ini adalah sesuatu yang perlu kita ada sebagai sebuah negara yang aspirasinya ingin menjadi negara neutral yang menjadi rakan dagang baik dengan semua blok di dunia ini. Jadi it's more in the day-to-day managing of the expectation and relationship, not so much in terms of our policy direction. Ya, agak mencabar untuk menjaga hati semua pihak dan semua rakan YB ya. Rambut sama hitam, hati Tuhan saja yang tahu. Saya mau pergi kepada spesifik YB, kita ada lebih kurang lagi 5 minit lagi tinggal. Penglibatan rasmi Malaysia sedikit sebanyak hanya terhad kepada penyampaian kenyataan negara yang dilakukan semalam dalam sidang kemuncak BRICS Plus. Tapi di belakang tabir YB juga bekerja keras. YB ada mengadakan beberapa meeting mesyuarat bilateral antaranya dengan Menteri Luar Indonesia yang baru, Menteri Ekonomi Rusia, Menteri Ekonomi India. Apa yang YB boleh kongsikan dari perbincangan itu? Amalan saya selalunya apabila saya menghadiri persidangan di peringkat antarabangsa ialah kita perlu mendapatkan perbincangan bilateral dua hala dengan terutamanya negara-negara yang mempunyai kepentingan atau potensi ekonomi bersama. Sudah tentu sahabat baik kita Indonesia dan kebetulan Menteri Luar Indonesia baru saja dilantik. Jadi itu satu ruang yang baik untuk kami sama-sama membangunkan hubungan baik. Dan dengan beberapa negara lain, contohnya dengan India, dengan Vietnam, kita juga ada perbincangan dengan Brazil. Itu memberi ruang kepada kita untuk kita mencari beberapa persamaan ekonomi yang kita boleh angkat di peringkat negara ke negara. Jadi kalau dengan Brazil contohnya, Malaysia akan menyertai beberapa hubungan ekonomi yang lebih erat. Ada beberapa bidang yang khusus dalam oil and gas, dalam CCUS contohnya, dalam pasaran karbon. Kemudian kita juga mendapat minat yang mendalam daripada kerajaan Brazil mengenai perkongsian dalam bidang elektronik. Begitu juga dengan India dan Vietnam, banyak minat kepada negara Malaysia sekarang. Jadi itu adalah proses yang saya selalu atur supaya beberapa perkara besar ini bukan sahaja dapat dijadikan dasar kita, tetapi dapat diterjemahkan dengan cepat kepada beberapa hubungan kerjasama yang berbentuk projek khusus. Tapi yang saya lebih juga tumpukan apabila dalam lawatan seperti ini ialah melihat kepada kelebihan dan potensi yang ada di negara tuan rumah. Jadi saya habiskan tempoh dalam 2 hari yang lepas ini untuk, dan saya berterima kasih kepada kerajaan Tatarstan, Republik Tatarstan. Kazan adalah ibu negeri kepada Tatarstan, dan Tatarstan mempunyai sejarah yang panjang kerana di sini jugalah tapak tamadun Islam di Rusia, dan lebih 50% daripada penduduk dan pemimpin Tatarstan ini pun Muslim. Jadi macam mana antara perkara yang saya perhalusi termasuklah
Ini rakaman ni kita buat di IT Park yang diusahakan oleh Kerajaan Republik Tatarstan. Sangat jelas bahawa kepakaran dan sistem yang mereka ada, terutamanya dalam melatih bakat muda seawal 6-7 tahun dalam bidang teknologi, dalam bidang IT, mereka ada cara yang lebih baik, dan syarikat-syarikat IT yang mereka bangunkan di sini ada potensi yang luas untuk kita cari jalan bagaimana mereka boleh turut serta dalam ekosistem Malaysia. Kerana pandangan saya ialah kita perlu mengalu-alukan semua sumbangan daripada seluruh negara, terutamanya dalam bidang teknologi. Jadi selain daripada perbincangan dua hala di peringkat negara, insya-Allah ada beberapa program dan juga potensi ekonomi yang kita boleh kembangkan di peringkat kerajaan Malaysia dengan Republik Tatarstan di sini, terutamanya dalam bidang tech. Baik. Pak Ibin, terima kasih. Alright, terima kasih. Sekian agenda awal ni. Saya bukan menteri luar tau, saya menteri ekonomi. Tapi YB saja wakil yang berada, jadi saya terpaksa tanya soalan ni semua kepada YB. Ini semua soalan menteri luar. Nanti kita dapatkan menteri luar pula lepas ni. Okay, Terima kasih kerana menonton agenda awal ni, episod istimewa dari sidang kemuncak khas BRICS ke-16 dari Kazan, Rusia. Kita jumpa lagi.